السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu dan menyampaikan kita pada awal Zulhijjah yang merupakan di antara hari-hari yang paling penting untuk kita fahami, hari-hari yang menjadi pilihan bagi umat Muhammad, hari-hari yang menjadikan Allah jadikan kepada kita ganjaran-ganjaran yang besar, kerana 10 hari awal Zulhijjah ini merupakan hari yang terpilih. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Rasulullah pujikan amalan-amalan yang perlu dilakukan. Oleh kerana itu kita berusaha selepas hari Ramadan yang lepas dan kita berada pada hari yang terbaik di antara hari-hari yang terbaik yang Allah berikan kurniakan kepada hamba-hambanya yang terbaik. Jadi terpulang kepada kita untuk memilihnya dengan amalan-amalan soleh yang dipelbagaikan. Sehingga ulama mengatakan Zulhijjah adalah satu gabungan amalan-amalan di dalam siri amalan yang terbaik. Seperti dalam solat, maka pada Zulhijjah ini kita lakukan banyak solat-solat sunat, solat-solat apa juga. Dan juga pada bulan Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah ini pilihan yang terbaik untuk berpuasa. Kalau kita di Ramadan sahaja berpuasa, maka di sini kita boleh berpuasa. Dan juga kita menyaksikan pada bulan ini juga digalakkan dengan amalan-amalan bersedekah ataupun amalan zakat. Dan juga pada bulan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang terpilih seperti orang melakukan haji, melakukan korban, maka alhamdulillah kita akan melakukan korban. Ya, kalau tidak melakukan haji, kita akan melakukan korban. Dan barang siapa yang dipermudahkan untuk melakukan haji, maka ianya merupakan rezeki yang diberikan kepada orang itu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita. Kalau tak dapat pergi haji tahun ni, tahun-tahun akan datang Allah pemudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Maka di sini kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi membicarakan persoalan yang besar. Ya Rasulullah katakan, "Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika didatangi oleh kamu orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka kawinkanlah. Maksud di sini menunjukkan kepada kita bahawa akhlak di antara perkataan yang Rasulullah khususkan berkaitan dengan dalam siri agama kita. Jadi hari ini kita sambung balik yang buku yang dikarang oleh Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan, Ensiklopedia Akhlak Salaf. Ya, Ensiklopedia Akhlak Salaf yang merupakan beberapa perkara yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf yang perlu kita contohi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada sisi Rasulullah adalah contoh yang terbaik siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka kita perlu mencontohi lelaki yang agung ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada kamu adalah akhlak yang cukup tinggi. Baik, jadi itu dia akhlak-akhlak para salaf yang kita telah bicarakan sebahagian ataupun sedikit dari part yang berkaitan dengan 4 pilihan akhlak yang mulia dan akhlak yang mazmumah pun kita telah bukakan. Kita telah terangkan sedikit berkaitan dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Asas bagi akhlak yang baik iaitu 4. Pertama sabar, yang kedua ifah, yang ketiga berani dan yang keempat adil. Maka lawan bagi 4 perkara itu, yang pertama bodoh yang kita telah syarahkan pada pelajaran yang lepas. Yang kedua zalim. Maka di sini kita akan mulakan perbahasan. Ini adalah sifat-sifat mazmumah. Apa dia mazmumah? Yakni sifat yang tercela bagi mereka yang mempelajari akhlak Islamiah ataupun kaedah orang zaman sekarang kitab tasawuf, ya tasawuf, maka dia akan dengar kalimah mahmudah ataupun perkataan mazmumah. Ya mahmudah, dia perkataan hamid. Ya mahmudah, mahmidah, mahamidah, hamidah. Okey, terpuji. Mahmudah sifat yang terpuji. Okey, ada pun mazmumah berkata zam, az-zamm
ya, maka maksudnya tercela. Mazmumah sifat yang tercela. Maka sifat yang tercela perlu dijauhkan. Okay. Bab-bab akhlak ini seperti bab-bab yang lain. Ianya perlu dipaksakan jika kita ingin berubah. Ia perlu dipaksakan pada diri kita jika kita ingin berubah. Jadi, sifat mahmudah, asas kepada sifat mahmudah ini bermula daripada sabar. Kemudian yang kedua, iffah. Yang ketiga, berani. Dan yang keempat, adil. Maka sifat mazmumah kita terangkan, kita ambil jugalah permulaannya. Muka surat 33. Demikian pula akhlak tercela ia dibangun di atas 4 tiang utama, yakni pertama bodoh, yang kedua zalim, yang ketiga memperturutkan hawa nafsu dan yang keempat mudah marah. Jadi perkara ini telah kita jelaskan pada pelajaran yang lepas, maka kita ambilkan sedikit sebagai kupasan dia. Yang pertama, sifat bodoh ia merupakan satu perkara yang memang tidak dinafikan. Ya, kebodohan ini adalah satu perkara yang aib, yang tidak ada alasan untuk kita mempersembahkan kepada Allah bahawa aku tak buat dahulu kerana aku tak tahu. Ya, aku bodoh, aku jahil. Kenapa tidak pergi menuntut ilmu, sedangkan Rasulullah mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi tiap-tiap muslim. Yakni ilmu fardu ain. Mengenal pencipta, mengenal amal ibadah kita, hak kita kepada Allah yang perlu kita lakukan. Ya, maka kita kena tahu perkara-perkara tersebut. Jadi kalau kebodohan dia akan menutup. Pasal kita melihat berapa ramai orang yang mengaku Islam tapi tidak solat. Berapa ramai orang yang mengaku Islam tidak berpuasa, tidak menjaga aurat. Ini disebabkan kebodohan ataupun kejahilan yang dimilikinya. Okey. Jadi oleh kerana itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakan adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Dalam urusan dunia pun kalau kita menyaksikan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, jauh langit dengan bumi. Misalnya, saya bukan bidang dalam membaiki motor. Saya bukan bidang dalam memperbaiki kereta. Jadi adakah sama saya dengan orang yang baik kereta? Jauh bezanya. Dalam bab kereta, bab motor, mereka itu bidang mereka. Jadi mereka adalah lebih pandai daripada saya, kena akui dalam bab. Hatta kita ni ya diberikan misal, samakah kita dengan seorang penoreh getah? Penoreh getah, kita nak toreh getah tu tak tahu, pegang pisau toreh pun tak tahu. Dan kalau bagi pisau kita tengok tak sama dengan orang yang berbuat. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang melihat dengan yang melakukan ya tidak sama dengan orang yang buat. Ya, berat lagi mata melihat, berat lagi bahu memikul. Dengan kaedah tu ya, penglihatan tidak sama orang yang membuat atau menanggungnya. Oleh kerana tu kadang-kadang kita lihat ya, saya walaupun saya anak kampung, dalam bab sawah padi, okey, itu kemahiran saya di waktu kecil. Tetapi dalam bab pokok getah, saya tak mahir. Ya, jangan bagi pokok getah pada saya. Memang bukan bidang saya. Okey, jadi tak sama ilmu ni. Kalau bagi pisau tu, okey, pisau saya boleh pegang. Tetapi cara menoreh getah tu ada kaedah dia. Ya, ada kaedah dia. Kalau bagi saya potong toreh, orang kata toreh pokok getah untuk mengeluarkan susu getah. Kalau saya toreh silap-silap pokok getah, seminggu tu mati. Ya, kerana dia ada kafiat dia, kaedah dia cara memotong getah atau menoreh getah. Kerana bukan bidang saya, jadi kita kena akui kita tidak tahu. Tetapi sayangnya masyarakat kita ni tahu agama sedikit-sedikit tetapi nak membicarakan agama seolah-olah dia tahu. Ini masalah masyarakat kita zaman sekarang ni, agama ni semua orang nak masuk campur. Walaupun tak tahu. Ya, walaupun tak tahu dia nak masuk campur. Suruh masuk bidang ini, dia akui bukan bidang saya. Oleh kerana tu dalam bab-bab agama seperti bab kedoktoran, bukan semua orang boleh masuk dalam bab kedoktoran. Kerana orang yang tak ada ilmu nak bercakap bab doktor, apa Rasulullah katakan, orang yang mengubat dia bukan bidangnya. Maka kalau orang tu mati ataupun orang tu sakit lagi teruk, maka dia bertanggungjawab. Tu dia, kerana bukan bidang dia. Okey? Oleh kerana tu kalau bab kedoktoran pun ada syarat-syarat. Bila nak buat, kamu ni bidang doktor ke? Ya, kita lihat ramai doktor-doktor yang baru dalam bidang-bidang seperti kencing manis, seperti darah tinggi. Ramai sangat doktor-doktor. Makcik Limah jual nasi lemak pun bidang doktor dia. Ya. Ini tak apa, makan je. Lepas tu makanlah apa-apa tu, ubat-ubat tu. Kan. Dia dah jadi doktor pula.
orang akan mempertikaikan. Kalau kamu bukan bidang doktor, orang akan mempertikaikan. Spesialis, orang akan akui. Oleh kerana itu dalam bab agama pun begitu. Ya, kalau bukan bidang kamu, orang kampung ataupun orang yang tidak berpendidikan agama, orang bandar ke, ya, tapi tidak berpendidikan agama, jangan berani untuk memberi pandangan dalam bab agama, kerana agama bukan agama yang diberikan pandangan. Agama kita bukan agama falsafah. Agama kita adalah agama wahyu yang dikatakan ittiba', mengikut arahan Allah, mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi oleh kerana itu kita kena faham elok-elok, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mana Allah kata sesungguhnya orang yang mengetahui itu adalah orang yang mempunyai akal fikiran. Baik. Jadi oleh kerana itu ilmu kebodohan adalah asas bagi gejala yang merosakkan, ya, merosakkan akhlak. Kemudian kita melihat yang kedua, zalim. Sifat zalim ini menjerumuskan seorang agar sentiasa meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu maksud dia zalim. Dia meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Okey? Kopiah di atas kepala, dia letak atas kepala lutut. Okey? Zalim lah tu. Ya, orang elok kopiah letak atas kepala, dia pergi letak atas kepala lutut. Okey? Maka zalim. Sorry, terbuka pula botak kepala saya. Okey? Begitu juga dalam bab yang lain. Zalim. Orang lambang kasut diletakkan pada kasut. Ni lambang kasut letak pada kopiah. Kan zalim tu. Ya. Oleh kerana tu tidak sama orang yang mengetahui dengan yang tak mengetahui, bahkan ia perbuatan zalim. Dia mengambil sikap marah pada saat seharusnya bersikap redha dan pasrah. Dia bersikap tergesa-gesa pada situasi yang seharusnya tidak berhati-hati, yang lebih berhati-hati dan waspada. Dia bersikap kedekut pada kondisi yang seharusnya pintu hati terketuk untuk berderma. Dia pun akan nekat mengambil risiko berbahaya dalam keadaan yang semestinya bisa lebih menahan diri. Dengan kata lain, orang ini selalu mengambil sikap yang keliru dalam berbagai situasi. Ini di antara sebab kejahilan. Oleh kerana itu tidak sama orang yang jahil, ya, dengan orang yang cerdik. Kita lihat bagaimana perbahasan misalan hari raya haji ni, kita akan terlihat bagaimana berdebat, kita mesti mengikut Arafah di Mekah, kita mesti mengikut di sana satu Arafah. Lepas tu yang ni kata kita, okey, perbahasan tu memang berlaku pada zaman ke zaman, tetapi cara menyelesaikan, kita nak kutuk orang tu, kita nak kritik orang tu dengan cara tak betul, itu salah. Ya, itu di sifat-sifat orang yang tidak ada ilmu. Kita boleh terima, kita boleh tengok bila itu perbahasan merupakan perbahasan mu'tabar, dikatakan dalam masalah ini perbahasan mu'tabar, maka lebih baik kita mengalah atau beralah bertolak ansur. Bukan untuk diperdebatkan dalam khilaf-khilaf mu'tabar ini. Kerana khilaf-khilaf ini kita akan menyaksikan dalam masalah fiqh, khilaf-khilaf besar yang dikatakan. Bila khilaf besar, dia akan berselisih bermula daripada zaman khilaf itu sampai kiamat. Maka oleh kerana itu kita bertolak ansur dalam bab khilaf besar. Adapun khilaf-khilaf yang mana ada nas, maka seharusnya tidak boleh khilaf. Kerana ada nas, ada dalil. Cuma mungkin penafsiran dia, tetapi penafsiran dia pun kena lihat. Ya, bagaimana cara penafsiran yang betul. Okey, baik. Kita lihat. Lebih dari itu, sifat zalim menjerumuskan seseorang agar bersikap terlalu lunak sehingga mudah dikuasai orang lain. Padahal seharusnya dia bersikap berani dan pantang menyerah. Atau sebaliknya menjadi begitu keras pada kondisi yang seharusnya dia berlemah lembut. Ya, ini di antara sifat zalim. Disebabkan apa sifat zalim ini? Meletakkan pada sesuatu yang bukan tempatnya. Itu je puncanya. Yang dikatakan zalim itu bila meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, berarti salah tu. Ya, salah tu. Orang peti ais diletakkan barang-barang makan, ni peti ais diletakkan kain lipat baju dia. Mana maunya? Okey, zalim lah tu. Ya, baik. Kemudian pada konteks lain, sifat zalim dapat membuat seseorang merendahkan diri sendiri pada keadaan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan pribadi. Atau sebaliknya, okey, dia nak tunjuk, dia warak kononnya. Oleh kerana tu Imam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila melihat seorang lelaki kononnya warak jalan, tunduk aja kan jalan, masya-Allah waraknya sampai langgar habis tiang elektrik, tiang telefon, tunduk, ya. Sayyidina Umar marah.
Kenapa kamu nak tunjuk kamu dalam keadaan lemah? Tunjuk gagah kamu sebagai seorang seorang tentera, seorang Muslim yang hebat. Berjalan macam biasa. Yang ini jalan tegak. Ialah tunduk itu maksudnya menunduk daripada pandangan-pandangan yang tak baik. Tetapi bila saat memerlukan kita menunjukkan kegagahan kita, kemahiran kita, apa salahnya kita tunjukkan, buktikan bahawa ini dia Islam. Ya. Oleh kerana itu kita menggalakkan bagi orang-orang yang ada bidang profesional, ya, dalam bidang dia mempunyai bidang kemahiran profesional dia, terjun bidang dia dan bantu Islam. Walaupun dalam keadaan dia dah pencen, dah berhenti, keluarkan kebolehan dia, kehebatan dia untuk naikkan balik Islam melalui berbagai-bagai organisasi Muslim sunnah. Ya, jangan ambil organisasi dia tak kira mana-mana, jangan. Pilihkan sunnah. Yang ni orang-orang sunnah yang membawanya supaya dia dapat bangun balik Islam yang cantik dan Islam yang indah. Okay? Jadi perkara ini merupakan asas untuk memastikan keilmuan kita sampai pada tempatnya. Okey, baik. Kemudian yang berikutnya, 3, memperturutkan hawa nafsu. Sifat suka memperturutkan hawa nafsu memunculkan hasrat agar memiliki sesuatu secara berlebihan, bersikap kedekut, tidak mampu menjaga kesucian dan harga diri, tidak dapat mengendalikan diri sendiri, hanyut oleh hawa nafsu, bersikap tamak serta mencampakkan diri sendiri ke jurang kehinaan. Ini di antara perkara-perkara yang na'udzubillah dia ada kelebihan tetapi dia terikut hawa nafsu dia. Pujukan hawa nafsu, yakni pujukan kepada kehidupan kemewahan ataupun kehidupan dunia semata-mata. Ya, ini ya yang mana ianya disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana seorang itu mengambil ilah mereka, Tuhan mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, Allah katakan, apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang mengambil tuhan-tuhan mereka itu adalah hawa nafsu? Ya, dengan arti kata lain, apa yang dimaksudkan sebagai tuhan-tuhan mereka itu, yakni mereka yang sesat ini mengambil sebagaimana kaum-kaum Yahudi dan Nasrani mengambil hawa-hawa nafsu mereka sebagai tuhan untuk diikuti. Itu puncanya. Jadi kalau hawa nafsu kita lebih besar daripada agama, maka kita akan ikuti. Syariat kita lebih jadi rendah apabila hawa nafsu kita muncul. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, mentaati syariat adalah mentaati Allah. Mentaati dosa ataupun larangan Allah, itulah mentaati hawa nafsu. Okey? Secara kasar, kita katakan, misalan, ya, mentaati Allah, ya, di kalangan manusia, kita menyaksikan apabila, ya, lihat ya, misalan TV hari ini bola sepak bermula daripada waktu maghrib sampai waktu isyak. Bagaimana kedudukan orang yang menyaksikan bola tu? Ya, bila syariat mengatakan itu waktu solat, dia tidak solat, dia termasuk orang yang melanggar syariat, maka berarti dia mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Apa lagi? Kita menyaksikan berkaitan dengan amalan-amalan yang mana syariat mengatakan begini, dia lawan syariat. Itu maksudnya mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan untuk diikuti. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, itu menunjukkan kepada kita hati kita keras, tidak percaya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Saya percaya Allah tetapi saya tak ikut Allah. Itu dia. Na'udzubillah. Kalimah-kalimah jahat yang keluar daripada iman kita, yakni iman yang tak bersih, iman yang penuh dengan kekotoran. Mengutamakan hawa nafsu dari mengutamakan Allah. Baik, itu dia. Mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan dan akhirnya mereka memperturuti hawa nafsu mereka. Kadang-kadang disebabkan faktor keuangan, kekayaan, itu pun sama. Kadang-kadang faktor kemiskinan pun sama. Faktor kesihatan dan kecantikan pun sama. Berbagai faktor yang menyebabkan mereka tinggalkan Tuhan dan ambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Mereka tinggalkan Allah sebagai Tuhan dan mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Seperti misalan, setengah wanita-wanita yang masih lagi tidak memakai tudung misalan. Ya, mereka tahu bahawa itu hukum Allah, tetapi bagaimana mereka nak mengagungkan hukum Allah itu? Ittiba', pakailah tudung. Tetapi dia tak nak pakai, maka itu hawa nafsu punya bawakan, yang berarti mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Ya, dan lain-lain contohnya. Baik. Yang keempat, sifat ammarah.
Sifat amarah atau mudah marah mendorongkan seseorang itu bersikap bongkak, suka mendengki, mudah menyalutkan api permusuhan dan persengketaan serta mudah bertindak tanpa perhitungan yang matang. Ya. Jadi sifat marah biasanya dia akan mengurangkan pertimbangan. Ya, bila seorang tu marah maka dia akan mengurangkan pertimbangan. Oleh kerana itu, ya, sifat-sifat ini yang Rasulullah ingatkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, apabila seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah ausini, wasiatkan kepadaku, lalu Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan, Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab sebanyak 3 kali, walakal jannah, maka bagi kamu syurga. Okey, jadi sifat marah ini sebenarnya ada di dalam manusia, tetapi dia terbahagikan kepada dua, marah secara tak betul dan marah secara yang dibenarkan kerana Allah. Oleh kerana itu sifat marah, sifat cinta, semuanya ada, tetapi berlandaskan kepada cinta kerana Allah, benci kerana Allah, marah kerana Allah, benci kerana Allah. Okey, sayang kerana Allah. Jadi di sini kita melihat kalau marah kerana Allah maka dia akan mendatangkan kebaikan. Ya, marah kerana Allah, kita marah budak tu ataupun anak kita, tetapi kita masih lagi santuninya, rapat dengannya. Atau marah seseorang itu ada cara dia dan ada adabnya. Tetapi kalau marah yang tidak betul ini, ya, maka marah yang dilarang oleh syarak, marah yang tidak bertempat kata orang. Ya, marah yang tidak bertempat, maka dia akan menimbulkan satu perkara yang mana amat dahsyat. Oleh kerana itu dalam Islam di antara bab fiqh yang disebutkan talak ghadban, ya, cerai marah, dia ada perbahasan dia. Kerana cerai marah itu sendiri dalam perbahasan itu adakah dia jatuh ataupun tidak. Kerana tengah marah. Dia tengah marah habis disebutnya. Seharusnya cerai itu talak tu ada 3, dia bantainya aku talak sejuta kali. Ya. Ianya berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila ramai yang mempermainkan kalimah-kalimah begitu. Orang Arab kan kadang-kadang dia cakap tu dia tak berlapis. Ya, kadang-kadang dia mencela orang tu ikut suka dia. Berapa banyak kalimah-kalimah yang salah disebut oleh orang Arab, para ulama dah menegurkannya. Ya, dalam kalimah-kalimah tu tak seharusnya dia sebut. Kita orang ajam ni, orang foreigner ni terikut kadang-kadang bila kita belajar bahasa Arab dan berkumpul dengan mereka, maka terikut dengan lafaz-lafaz yang disebut pasal disebabkan selalu mereka menyebutnya. Ya, apatah lagi macam saya dulu bekerja di Mekah selama 2 tahun di Madinah tu, kita memang duduk dengan orang Arab. Ya, kalimah-kalimah yang tak baik pun kadang-kadang terikut. Kita tak perasan kalimah itu tak baik, tetapi bila tengok teguran-teguran para ulama baru kita tahu. Ya, kalimah itu tak baik. Sedangkan disebutkan oleh orang-orang Arab. Jadi, okey, talak ghadban di antara talak yang diperbahaskan. Yang saya katakan Sayyidina Umar telah menghukumkan disebabkan orang waktu tu kalau dia marah sangat dengan bini dia, dia kata, aku talak kamu 1 juta, aku talak kamu 1000, ataupun hanya talak 1, 2, 3 je. Ya. Jadi di situ perbahasan fiqh Sayyidina Umar, ya, dia ada kelainan sedikit. Bukan kelainan apa, disebabkan dia Amirul Mukminin melihat maslahah masyarakat, maka dia mengeluarkan fatwa. Ya, ijtihad dia dalam bab itu untuk mengelakkan permainan dalam kalimah talak. Ya, baik. 4 tiang akhlak tercela di atas akan melahirkan tabiat yang tidak terpuji. Apabila diamati lebih mendalam, keempat sifat tersebut lahir pada diri seorang jiwa dibiarkan berada dalam kelemahan atau jiwanya dibiarkan larut dalam nafsu yang keterlaluan dan bersikap secara berlebih-lebihan. Dengan arti kata lain, ya, ini disebabkan kita tak caring pada diri kita, kita tak ambil perhatian pada diri kita dan kita nak bercakap ikut suka hati kita. Itu puncanya. Maka jika itulah terjadi, maka dia dengan arti kata lain merosakkan pribadi seseorang itu. 2 saja dari sifat tersebut dimiliki oleh seseorang, maka bisa dipastikan memiliki tabiat yang amat keji. Jika diberikan kekuasaan, dia menjadi sosok penguasa yang zalim, keras dan otoriter. Sebaliknya, tak kala dikuasai oleh orang lain, dia menjadi manusia yang teramat hina. Dia terlihat sangat lemah ketika berada di bawah bayang-bayang orang lain. Bahkan lebih lemah daripada seorang wanita. Dia menjadi pengecut di hadapan makhluk yang lebih kuat.
yang selama ini bersikap sewenang-wenangnya terhadap kaum yang lebih lemah. Jadi kita menyaksikan dengan ada sifat akhlak yang tak tercela itu, paling kurang 2 tu pun dah meletakkan diri mereka itu sebagai orang yang tak stabil, orang yang tidak mempunyai karakter yang baik untuk dicontohi ataupun diikuti. Maka kita kena berhati-hati. Ketahuilah akhlak tercela menarik akhlak tercela yang lain, sebagaimana akhlak mulia melahirkan bibit-bibit yang lain. Akhlak mulia bagaimanapun bentuknya adalah pertengahan antara 2 akhlak yang tercela. Dermawan misalnya berada di pertengahan antara kikir dan boros. Begitu pula dengan rendah hati didapati oleh 2 akhlak tercela, minder dan pongah. Okey, dengan arti kata lain, akhlak yang baik ini dia berada di tengah-tengah. Ini memang sifat orang Muslim ataupun agama ini. Ya, agama ini berada di pertengahan, ummatan wasata. Ya, yang Allah katakan umat yang di pertengahan, tidak melampaui dan tidak mengurangi. Ya, misalnya dia bagi contoh, seorang itu kedekut, ya, seorang itu pemboros. Lalu agama berada di tengah, tidak kedekut, tidak memboros. Dengan arti kata lain, dia tidak kedekut sampai tidak memberikan sedekah, dan dia tidak boros kalau dia bagi sedekah pun dibagi dalam bentuk 1/10 ataupun lain-lain. Itu dia agama kita. Jadi di sinilah kita dapat tahu bahawa bagaimana kedudukan jika kita melakukan kebaikan, biasanya kebaikan yang berikutnya akan berlaku. Oleh kerana itu, galakan untuk melakukan kebaikan dijadikan dalam contoh ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Kerana apa? Perkataan yang baik-baik ini dia akan apa? Yuslih lakum a'malakum. Dia akan membaiki atau mendatangkan amalan-amalan yang lebih baik untuk kita nanti. Dia islahkan kita. Oleh kerana itu perbuatan yang baik perlu dilakukan. Begitu juga dengan perbuatan yang tidak baik, jika kita lakukan, dia mungkin akan mendatangkan ketagihan. Ya, dan akan datang ketagihan yang boleh membawa lagi perkara yang tidak baik. Ya, tuan-tuan dan perempuan, amat berbahaya dalam perkara-perkara yang begini. Kenapa? Dia maksiat ini, ya, bila dibuat maka kita akan merasa sedap, seronok. Ya, tetapi akibatnya akan memudaratkan. Jadi ini di antara perkara yang menggerunkan. Apabila saya terbaca dalam akhbar semalam kot, ya, yang dikatakan pelajar tingkat 4 dibunuh. Ya, tingkat 4 dibunuh, ya, oleh kekasihnya. Tingkat 4, ya, jadi umurnya 16 tahun dibunuh oleh kekasihnya. Ini di antara perkara-perkara yang merisaukan kita dalam sistem pembelajaran anak-anak yang tidak dijaga sebenarnya. Pasal saya membaca akhbar, satu akhbar dulu, bahawa budak 10 tahun, darjah 4 kan, budak 10 tahun membuat perkara yang tidak senonoh di dalam kelas. Waktu tu dikeluarkan semua pelajar, dia dengan pelajar perempuan saja berada dalam seorang pelajar perempuan, seorang pelajar lelaki. Ya, dia tutup kelas-kelas tu, na'udzubillah perbuatan itu. Dan keluar dalam surat khabar masalahnya. Jadi di situ datang pemikiran kita, betul apa yang Rasulullah ajar yang berkaitan dengan anak-anak kita. Yang perlu kita lihat balik, ya, pendidikan yang begitu perlu dilihat balik bagaimana pendidikan yang diketengahkan kepada masyarakat, terutamanya ikhtilat, yang dalam bahasa Arab dikatakan ikhtilat, bercampur lelaki dan perempuan. Maka kena jaga. Rasulullah dah terangkan, kalau adik-beradik pun umur 10 tahun dipisahkan tempat tidur. Ya, dipisahkan tempat tidur. 7 tahun dikerahkan solat. Ya, dipaksakan solat, 10 tahun dipaksakan, kalau tak solat rotan. Ya, tetapi sayang, siapa yang nak mengikut syariat Rasulullah? Kerana keagungan diri kita kepada Allah, keagungan diri kita dalam diri kita kepada Rasulullah tidak ada. Itu puncanya kita langgar Rasulullah, kita ikut hawa nafsu kita, dan akhirnya kita terjebak dalam na'udzubillah kejahilan, kebodohan, kezaliman diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya, tajuk yang keempat, bercermin dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bercermin dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Pada suatu hari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya perihal akhlak Nabi Muhammad
Lalu dia menjawab, khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Ya, dengan arti kata lain, akhlak beliau adalah Al-Quran. Okey, apakah yang dimaksudkan Al-Quran ini? Ya, kita lihat. Sesungguhnya itu adalah gambaran yang singkat namun syarat maknanya. Aisyah menyifati Rasulullah dengan satu sifat yang mewakili keseluruhan sifat yang ada. Memang tepat, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kitab suci yang Allah sifati sebagai pemberi petunjuk pada ummah manusia sebagaimana firman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Baik, Aisyah merupakan sumber rujukan di antara ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin, dan tidak dinafikan dia menyaksikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di rumah, tidak di luar. Itu pasal kadang-kadang kita akan menyaksikan perbahasan kalimah Aisyah itu agak, ialah dia menyaksikan dia agak keras terhadap Rasul, kalimah-kalimah yang lain yang dibawa oleh para sahabat yang lain disebabkan dia menyaksi Rasulullah di rumah. Itu pasal pernah di dalam kalimah yang disebutkan, ya, saya bagi contoh, siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, dia penipu. Kalimah yang digunakan, dia penipu tu, keras tu. Ya. Sedangkan perawi hadis ada meriwayatkan Rasulullah kencing berdiri. Jadi agak keras dia katakan. Siapa yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri, dia penipu. Dia penipu. Ya. Jadi bagaimana kedudukannya? Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pun menceritakan Rasulullah pernah kencing berdiri. Apakah Aisyah menipu? Tak, na'udzubillah. Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, perempuan yang agung di sisi Rasulullah, dia tak pernah menipu. Jadi digabungkan dua hadis ini. Dan ulama mengatakan bahawa ya, Aisyah mengetahui perbuatan Rasulullah apa yang dilihat di rumah. Ya, dilihat di rumah. Kerana Aisyah tidak pergi seperti mana para sahabat pergi keluar bersama Rasulullah, ya, berjalan jauh, musafir apa semua. Sedangkan para sahabat musafir bersama Rasulullah dan dia melihat acara-acara di luar. Jadi oleh kerana itu kita menghormati Aisyah kerana apa yang disaksikan Rasulullah di dalam rumahnya tidak pernah kencing berdiri. Maksudnya dalam toilet dia tak kencing berdiri. Dengan keadaan yang sesuai tempatnya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Tetapi bila berada di luar, kita menyaksikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim misalnya, mengisyaratkan perbuatan Rasulullah di antaranya dia pernah kencing berdiri di pinggir bukit. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau tak salah saya. Ya. Mengisyaratkan kepada kita, itu acara yang pernah dilihatkan oleh kawan-kawan sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di luar bersama Rasulullah. Dengan arti kata lain, apa yang Aisyah kata itu betul. Cuma dia tidak menyaksikan yang kat luar dan yang luar itu pun diriwayatkan riwayat yang sahih, maka betul. Okay? Ummul Mukminin. Dan peranan di antara perkara yang paling penting kita kena fahami. Kita ni, ya, seperti Syiah ni, dia bermasalah bila sebut Ummul Mukminin, dia marah sangat-sangat. Seperti Aisyah terutamanya, Hafsah. Ya. Kenapa marah? Wallahu alam, syaitan yang ada pada diri mereka tu yang menyebabkan mereka kafir di antara melaknati para sahabat. Ummul Mukminin Aisyah di antara kalimah yang memang jahat yang disebut-sebut sebagai orang Syiah, dia melaknati Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Aisyah menceritakan hal-hal pribadi di rumah dia, ya, dia menceritakan hal-hal pribadi, maksudnya dia meriwayatkan apa yang disaksikan kehidupan bersama Rasulullah. Adakah salah seseorang itu menceritakan hal rumah tangga dia, maksudnya untuk disyariatkan, untuk dijadikan hujah kepada para sahabat? Kenapa? Pada tubuh badan Rasulullah, kalau kita saksikan yang disebutkan kana khuluquhul Quran, ya, kana khuluquhul Quran, mengisyaratkan akhlak Rasulullah ni all start tidur sampai dia tidur balik, bangun tidur balik, itu semua akhlak dia dalam Al-Quran dan penafsiran Al-Quran. Dan Aisyah di antara wanita-wanita yang menyaksikan apa yang Rasulullah buat dan dia menjadi hujah, sesuatu yang dirahsiakan, yang seharusnya dirahsiakan tetapi menjadi hukum yang penting. Kalau tidak, kita ni tidak akan tahu masalah-masalah rumah tangga, apa yang perlu dibuat dalam rumah tangga ataupun apa yang dibenarkan oleh syarak di dalam rumah tangga.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mengagungkan Aisyah. Dia katakan kepada wanita-wanita lain, isteri-isteri dia yang lain, kenapa kau orang ni cemburu sangat kepada Aisyah? Sedangkan dalam kalian semua tidak ada seperti mana aku berada dengan Aisyah, di mana wahyu turun waktu aku berselimut bersama Aisyah. Yani wahyu diturunkan, Rasulullah dalam keadaan satu selimut bersama Aisyah. Menunjukkan Rasulullah bukan aib ke tak, tapi nak menunjukkan kelebihan. Begitu juga Rasulullah apabila Aisyah menceritakan itu bahati hukum hakam. Ya, cuba tengok dalam Fathul Bari dalam kes hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Ya, yang mana Rasulullah mandi dengan Aisyah. Ya, pertanyaan itu dijawab oleh Aisyah dengan kalimah yang cukup cantik. Tapi difahami. Ya, difahami. Sahabat tabi'in bertanya kepada Aisyah sesuatu, ya, tapi Aisyah jawab. Dia, ini kelebihan Aisyah di antara mendapat pengetahuan daripada Rasulullah. Kerana Rasulullah kadang-kadang cakap satu maksud dia bercabang, berbagai-bagai, difahamkan. Begitu juga Aisyah bila ditanya soalan itu, dia menjawab, cara menjawab tu agak menarik, ya, panjang, keluar hukum hakam berkaitan dengan pertanyaan itu dan hukum hakam lain. Okey, jadi ini dia Ummul Mukminin, ya, isteri Rasulullah yang disayanginya. Okey, kana khuluquhul Quran. Dan kita tahu bahawa Ummul Mukminin ini, Aisyah, dia berkahwin dalam usia yang muda. Ini yang jadi perbahasan. Yang mana orientalis, na'udzubillah min dzalik, yang cuba mencari keburukan-keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksikan Aisyah dikahwinkan umur 9 tahun. Dan kita kena pegang asas wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengikut hawa nafsu dan berkata mengikut hawa nafsu, melainkan perbuatannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh kerana itu saya beriman dan saya tak banyak kainah, ya, alhamdulillah. Kenapa Aisyah kahwin umur 9 tahun oleh Rasulullah? Dan mula orientalis barat memperbicarakan orang-orang yang memusuhi Islam, membicarakan Rasulullah kahwin dengan budak bawah umur. Kita berada pada zaman penjajah barat yang merosakkan minda kita. Kalau sebelum penjajahan barat, ya, kita menyaksikan bagaimana qabail berkahwin, perkahwinan mereka itu tidak menjadi masalah bawah umur. Abu Lahab kita tak pernah mendengar, Abu Sufyan ke waktu sebelum dia masuk Islam, dan orang-orang yang menentang Rasulullah tak pernah pun dengar bahawa mereka mencela Rasulullah kahwin budak bawah umur, kahwin dengan Aisyah. Tak. Kerana pada zaman itu adalah adat kebiasaan pada masyarakat ketika itu. Adat kebiasaan. Dah balik budak perempuan tu, dah pandai masak, dah pandai apa, okey, bolehlah kahwinkan. Apabila Imam Syafi'i mengatakan, aku berada di Yaman dan aku bertemu dengan seorang nenek yang berumur 21 tahun, 20 tahun, 21 tahun gitu. Nenek, berarti berapa umur dia kahwin agak-agaknya? Lebih kurang 9-10 tahun. 9-10 tahun dapat anak, ya, anak tu 10 tahun pula dikahwinkan dapat cucu. 21 tahun dapat cucu. 31 tahun dapat cicit. 41 tahun dapat piut, kata orang Perak. 51 tahun dapat piat. 61 tahun, berapa agak anak dia? Itu perempuan pada zaman dahulu. Ianya tidak menjadi masalah. Kalau kita menyaksikan lagi maharaja, misalnya maharaja Hindu, maharaja Cina yang berkahwin menjadikan gundik anak-anak bawah umur. Ya, tak pernah dipertikaikan oleh orientalis. Sedangkan mereka tahu. Yang dikatakan Raja Rom pun pernah melakukan perkara yang sama. Tak ada siapa pun nak mempertikaikan. Tetapi mereka menjadikan seperti gundik. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan ya, Rasulullah menjadikan isteri. Salah. Itu hanya pemikiran yang salah. Hatta bahkan di saat ini beberapa kabilah di India, di Pakistan, di Yaman masih lagi melakukan di mana tu, di Afrika masih lagi melakukan perkara yang sama pada kabilah adat-adat mereka, menghawini anak-anak mereka pada umur yang rendah, yang kecil. Tak menjadi masalah. Anak lelaki, ya, anak lelaki usia perkahwinan mereka agak-agak paling kecil, siapa dia? Okey. Kalau ada jemaah yang tahu, okey.
Bagi berapa ringgit? 10 ringgit kot. Banyak-banyak tak boleh. Okey. Para sahabat lelaki yang berkahwin paling kecil, siapa dia? Okey. Di kalangan para sahabat lelaki yang berkahwin di waktu kecil, usia kecil. Itu pasal soalan ditanyakan pada Syekh Saleh Utsaimin, ya, tentang perkahwinan seorang lelaki tu bertanya. Lalu Syekh Saleh Utsaimin tanya, berapa umur kamu? 21 tahun. 21 tahun, kamu rasa kamu kecil? Tak. Kamu dah besar sangat-sangat. Kerana apa? Lalu dikaitkan. Sesungguhnya Amru ibn As, anak dia Abdullah ibn Amru ibn As. Amru ibn As berkahwin pada umur 11 tahun. Tu dia, Amru ibn As, seorang lelaki, ya, berkahwin umurnya 11 tahun. Anak kita 11 tahun tengah main basikal pacak lagi, basikal apa yang disebut tu. Main game lagi. Ya, tak tahu apa-apa lagi. Tapi pada zaman itu 11 tahun dah berkahwin, sehingga riwayat menceritakan perbezaan dia dengan anak dia berapa tahun saja. Ya. Lalu Syekh Saleh Utsaimin mengatakan, kamu dah besar, dah tua. Ya, 21 tahun tu, ya, maka dah memang layak untuk berkahwin. Sangat-sangat. Okey. Jadi itu, kalau kita nak bagi anak kita 11 tahun kahwin, letih kita, ya. Siapa tak reti apa-apa lagi. Okey, ala kulli hal nak menceritakan keadaan di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ianya seperti Aisyah radhiyallahu anha pada umur 9 tahun dia baik. Kita lihat kana khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah akhlak Quran. Kerana apa? Rasulullah melakukan perkara, dia akan buat sebagai seorang manusia, jika salah Allah akan tegur dia. Allah akan tegur, berarti wahyu itu adalah milik Allah, diberikan kepada Rasulullah untuk dibetulkan dirinya. Oleh kerana itu kalau Rasulullah silap, Allah akan tegur. Rasulullah betul, Allah tak tegur. Jadi wahyu dia adalah Al-Quran. Kemudian diikuti dengan firman Allah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberi tunjuk ke jalan yang paling lurus. Kemudian dalam ayat yang lain, yahdi ila rusyd, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lepas tu dalam surah Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam penafsiran ini ulama mengatakan, carilah kat mana petunjuk, ya, kita tidak akan jumpa. Walau buka TV, buka surat khabar, buka apa juga kita buka, nak dapatkan petunjuk. Allah kata dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk, tapi kita tak dapat juga petunjuk, berarti hati kita bermasalah. Maksudnya, Allah dah kata, pertama saya beriman dengan Allah, tak ada ragu-ragu. Dia dah kata petunjuk pada Al-Quran, hudal lil muttaqin. Kalau orang-orang yang mengatakan dirinya beriman tak dapat petunjuk, berarti dia bukan di kalangan orang yang bertakwa. Dia di kalangan orang yang bermasalah hati-hatinya. Oleh kerana itu, ya, pertama kita beriman dengan kalimah Allah. Yang kedua, bila Allah kata, kita tidak akan bicara panjang. Kerana memang petunjuk, tetapi kita yang tak jumpa petunjuk tu. Okey, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, kitab sucinya yang diberkati dan tidak ada kebatilan dalamnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lakitabun aziz, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun daripada belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Okay. Jadi Allah mengatakan bahawa kitab Al-Quran ini tidak ada kebatilan, baik akan datang ataupun kemudian. Mana-mana juga yang mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah hantaran oleh syaitan, maka ianya salah. Okey.
Al-Quran ini merangkumi dengan baik seluruh dimensi, arah, akhlak mulia dan memerangkaikan semua menjadi bangunan yang sempurna. Rasulullah telah menerapkan akhlak mulia dengan sebaik-baiknya dan kerana itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingati Allah. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita beriman. Pertama, paling penting dalam ayat ini kita beriman dengan ayat Al-Quran wahyu dari Allah ni, bahawa Rasulullah adalah mempunyai contoh teladan yang baik. Ini Allah yang berfirman, siapa yang yakin, Alhamdulillah, siapa yang tak yakin, betulkan iman dia. Pertama, yakin dahulu. Ya, ayat ini bukan main-mainan. Lalu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, dia harap rahmat Allah. Ya, kalau ayat Al-Quran yarjullah ni, ya, mengharapkan kepada Allah, bagi mereka yang sentiasa jiwanya mengagungkan Allah, merindui Allah, dia akan faham kalimah ini. Kana yarjullah wal yawmal akhir, dan juga pada hari akhirat. Kerana pertemuan hari akhirat adalah pertemuan yang menjadi persimpangan antara hidup, cinta ataupun tidak. Oleh kerana itu dalam hadis apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhibbu an yalqiyallah wallahu yuhibbu an yalqiyahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka menjumpai, bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun tak bersuka bertemu dengannya. Maksudnya, bukan maksud kalimah ya aku suka kepada Allah, aku cinta Allah, I love you ya Allah, dengan nasyidnya, dengan tak, itu bukan dia. Itu hanya kalam kosong ataupun kalimah yang dikeluar daripada mulut-mulut yang kosong. Ya, I love you ya Allah, ya Allah aku cinta padamu, itu cerita kartun. Kalimah tu semua orang boleh sebut. Tetapi dari sudut praktikalnya, yang menentukan bahawa dia cinta Allah ataupun tidak, satu, ittiba'us sunnah tu, dua, dan yang ketiga, yang kalimah itu disebut oleh Rasulullah SAW, ialah kalimah itu berlaku pada hari kematian kita. Pada alam nazak, pada hari alam nazak tu, kalimah itu barulah mampu kita mengatakan aku cinta kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib, ya, oleh Bukhari rahimahullah, mengatakan dalam kisah hadis tu, ya, apabila malaikat datang, ya, malaikat maut, dia ada beberapa malaikat yang datang sebelum seorang itu mati, maka datang malaikat maut, maka dikatakan, ya ayyuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji, maka keluarlah kamu dari tubuh badan ini, ya, dalam keadaan Allah redha kepadamu. Tu dia. Ianya berlaku apabila roh itu adalah orang yang dalam keadaan orang yang baik, beriman, dia mati, maka Allah redha untuk bertemu dengannya. Di saat itulah roh itu, bila dengar roh orang yang baik, dia akan keluar secepat yang mungkin kerana nak bertemu dengan Allah. Itu dia waktu yang dikatakan siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah. Ya, kita sekarang ni kita tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu betul kita suka nak bertemu dengan Allah. Ya, sebahagian kita ada juga yang kata saya tak takut nak mati Ustaz. Kenapa? Rasa kurang amal ibadat. Tapi bila diberikan tak ada nampak dia amal ibadat pun. Ya, sebenarnya kita ni digelapi dengan hawa nafsu. Tu je. Tetapi orang yang betul-betul dia bersedia, apa pun dia memang dia tahu dia banyak dosa, dia mengharapkan istighfar, ya, pengampunan terhadap dirinya oleh Allah, maka dia sentiasa mengharap agar Allah ampunkan. Itu di antara kategori, ya, sifat-sifat orang yang mengharap untuk bertemu dengan Allah dengan cara yang baik. Tetapi roh yang jahat pula, ya ayyuhan nafsul khabithah, yang disebutkan malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang itu,
yang jahat, maka dia akan menyebutkan, wahai roh yang khabith, yang jahat, yang buruk, yang tercela, keluarlah kamu dalam keadaan Allah murka kepadamu. Waktu tu roh tak nak keluar. Ya, kita dah terangkan dalam beberapa pengajian tafsir tentang bagaimana ada 3 tempat Allah ceritakan bagaimana keadaan roh, ya, sebelum keluar dari tubuh badan manusia. 3 tempat yang diceritakan tu roh tak nak keluar dari tubuh badan manusia kerana apa? Kerana dia takut. Tu pasal maksudnya dia tidak mahu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok di antara ayat-ayat yang menceritakan roh tu tak nak keluar daripada tubuh badan manusia tu. Okey. Yang pertama, cuba kita tengok dalam surah Al-Anfal. Okey, surah Al-Anfal. Surah yang ke-8, juzuk yang ke-10. Jumpa? Surah yang ke-8, juzuk yang ke-10. Okey, ayat yang ke-50, muka surat 183. Jumpa? Baik. Ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu seksa neraka yang membakar, tentulah kamu merasa gerun. Okey, ayat ni menceritakan bagaimana kedudukan orang-orang yang berdosa ataupun orang yang kafir ini nak dicabutkan nyawa. Ya, nak cabut nyawa, dia tak nak. Sedangkan kita tahu para malaikat hanya menjalankan ketetapan yang Allah tetapkan, timing sharp. Tidak ada pilihan. Kalau Allah kata waktu tu keluarlah. Kalau Allah katakan waktu itu kamu kena habiskan, maka kena habiskanlah. Dan malaikat maut sharp time dia, on time. Dan kalau kamu melihat, Allah katakan dalam ayat ni, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, kita tak nampak. Ya, oleh kerana tu perbahasan alam roh tak mampu kita membahaskan, alam ghaib tak mampu kita membahaskan. Kita duduk sebelah jenazah, orang tu duduk sebelah orang nazar tu, tak nampak pun malaikat pukul muka dan belakang dia, kerana kita nak masuk urusan ghaib. Itu pasal jadi macam tu. Tetapi bila kita beriman saja, maka kita faham, ya, bahawa Allah jadikan siksaan sebelum dia mati. Orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir ini, maka dia diseksa sebelum dia mati. Ya. Maka di situ kita akan menyaksikan bagaimana terseksanya orang yang mati sehingga malaikat memukul muka dan belakang. Na'udzubillah min dzalik. Okey, ini di antara ayat yang menceritakan kedudukan orang-orang yang berdosa. Dicabut nyawa dia. Maka dia tak suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah tak suka bertemu dengannya. Di antara ayat yang berikut juga yang berkata, yang berfirman, yang berkaitan dengan susahnya orang-orang yang mati ni sehingga tidak mahu bertemu dengan Allah, ayat dalam surah Al-An'am.
surah yang ke-6. Cuba lihat surah Al-An'am, surah yang ke-6, juzuk yang ke-7, ayat yang ke-93. Ayat 93. Nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, kita baca. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul-mukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey. Maka kita menyaksikan pada ayat ini apabila Allah mengatakan alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya. Okey. Para malaikat memukul dengan tangannya dalam surah yang kita baca tadi, surah Al-Anfal, dipukulnya muka dan dipukulnya belakang. Kita tak nampak. Kalau kita nampak, sudah tentu kita di kalangan orang yang bertaubat. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, siapa yang mencintai Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah, yang Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Ianya berlaku di waktu sakratul maut. Okay, di waktu sakratul maut. Baik, kita lihat balik. Dan untuk itulah kita diperintahkan untuk mengikuti dan mentaati baginda. Sebagaimana firman-Nya, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu mendapat petunjuk. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan mengikut ittiba'ur rasul bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang memberi petunjuk kepada kita untuk dipermudahkan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, kita masih mengharapkan ya Allah bagikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqamah dalam ittiba' mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dunia akhir zaman adalah dunia fitnah. Berapa ramai orang yang akan lari daripada manhaj yang betul ini semata-mata mengikut hawa nafsu mereka. Ya, na'udzubillah, dan kita menyaksikan para penyeru ke pintu neraka begitu banyak sekali sekarang ini. Ya, atas nama agama. Ya, atas nama agama terlalu banyak. Minta lindung kepada Allah ya, supaya Allah pelihara kita dari kesesatan mereka-mereka semua. Baik. Dengan demikian, siapa sahaja yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia haruslah memperhatikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu sungguh-sungguh meneladaninya. Sangat banyak riwayat yang menceritakan keagungan akhlak Rasulullah
Riwayat tentang kehidupan baginda menjadi bukti yang nyata bagi kemuliaan akhlak tersebut. Bahkan terdapat saksi terbesar atas kemuliaannya merupakan pujian langsung kepada baginda dan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Besar, yang mana firman Allah dalam surah Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekertian yang amat luhur. Okey, akhlaknya cukup hebat. Ya, bagaimana akhlaknya cukup hebat? InsyaAllah kita akan membaca, insyaAllah sikit lagi rasanya. Kita akan membuka satu persatu kehidupan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, alangkah indah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam bab ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimasukkan ala khuluqil azim ialah berada di atas agama yang sangat mulia. Tidak ada agama yang lebih aku Allah cintai dan redha bagi manusia agar mereka berada di bawah naungan selain agama Islam. Yakni ianya disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, termasuk berkaitan dengan penafsirannya adalah berkaitan dengan agama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apatah lagi Allah menyebutkan innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Perhatikan Ibnu Abbas melalui penafsiran menerangkan bahawa seluruh sendi agama Islam dipenuhi dengan akhlak mulia. Sehingga orang yang akhlaknya lebih mulia daripada kita berarti darjah agamanya pun lebih tinggi. Jadi akhlak yang mulia ni juga menunjukkan dia mempunyai agama yang tinggi. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, hiasi agama kita melalui akhlak kita. Agama kita melalui akhlak kita. Ibn Rajab menjelaskan berakhlak mulia berarti menghiasi diri dengan budi pekerti yang diagungkan oleh syariat Islam, atau beradab dengan budi pekerti yang telah Allah ilhamkan kepada hamba-Nya dan terrakam dalam kitabnya. Yang demikian sebagaimana firman Rasulullah, firman-Nya tentang Rasulullah Muhammad, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang amat luhur. Okey. Jadi akhlak mulia menghiasi diri dan budi pekerti melalui syariat Islam. Kemudian pribadi Nabi merefleksikan seluruh akhlak mulia, malu, dermawan, berani, selalu menepati janji, suka membantu, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, santun, selalu menjaga kehormatan dan kesucian diri dan berjiwa bersih. Jadi ini di antara penonjolan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia. Tertonjol di depan khalayak ramai yang menyebabkan orang mengakui kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lagi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, jangan tersilap, al-Jauziyah, bukan az-Zaujiyah. Az-Zaujiyah ni isteri. Ibnu Qayyim isteri. Ada al-Jauziyah ni nama tempat dia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, di dalam diri Muhammad terdapat perpaduan antara ketakwaan kepada Allah dan budi pekerti yang luhur. Ketakwaan akan memperbaiki hubungan hamba dengan Tuhannya, sedangkan akhlak mulia akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ni dikaitkan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi takwa ini akan melahirkan kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah kepada dirinya, dan akhlak mulia akan munculkan kecintaan manusia terhadapnya. Okay. Hubungan hablum minallahi wa hablum minan nas ini berlaku apabila akhlak kita mulia, ya, hubungan kita baik dengan Allah, yakni dari sudut akidah, tauhid terutamanya, ia akan menyebabkan hubungan kita cantik. Adapun dengan manusia, apabila hubungan kita yang disebutkan hablum minan nas, bila akhlak kita mulia, maka perhubungan ini pun cantik dengan manusia. Jadi kedua-duanya mendapati kebaikan, kecantikan dalam pembentukan diri. Banyak riwayat yang menggambarkan betapa agung dan mulianya akhlak Rasulullah, berikut di antaranya yang kami nukilkan dari dua sahabat yang terdekat. Jadi terlalu banyak kalau ikutkan memang sehinggakan menjadikan kitab
tentang akhlak Rasulullah yang mulia. Di mana akhlak itu dinukilkan oleh para sahabat. Hanya para sahabat yang menyaksikan akhlak yang mulia yang mana yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Kerana sahabat kedudukannya dekat, maka dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dinukilkan sahabat yang senantiasa dan sentiasa melayani Rasulullah yang disebutkan Anas bin Malik. Dia Anas ni waktu kecil, waktu Rasulullah pindah berhijrah ke Madinah tu, terus mak dia Ummu Sulaim menyerahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu tu umur 9 tahun. Ya, kalau tak salah umur 9 tahun. Lalu diserahkan, ya Rasulullah, ini anakku, aku berikan dia sebagai khadam berkhidmat dengan kamu. Ya. Dan Rasulullah menyambut ya Anas dengan penuh kasih sayang. Sehingga dia akan meriwayatkan banyak tentang akhlak Rasulullah. Ya, banyak diriwayatkan akhlak Rasulullah dan Rasulullah mendoakan dia. Bayangkan start umur 9 tahun. Dia bersama Rasulullah sehingga wafatnya baginda. Dia telah didoakan. Apa dia didoakan? Dipanjangkan umurnya dan diberkatkan hartanya dan diberkatkan keluarganya. Sewaktu umur dia yang dikatakan 100 tahun lebih tu, ya, dia telah mempunyai anak dan cucu cicitnya melebihi, dikatakan melebihi 100 orang. Banyak. Ya, cucu cicit lah. Dan hartanya begitu banyak. Ini kesan di antara berkat doa. Ya, doa Rasulullah SAW. Okey, kita saksikan Anas. Anas bin Malik benar-benar merasakan betapa beliau adalah manusia paling mulia akhlaknya. Dia bercerita, aku tidak pernah menyentuh kain sutera yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Sebagaimana aku tidak pernah mencium wangi yang lebih harum daripada badan Nabi. Selama 10 tahun melayani beliau, aku tidak pernah mendengar mengucapkan hardikan. Beliau juga tidak pernah memarahiku dengan teguran. Kenapa kamu tak lakukan begini? Ataupun perkataan, mengapa kamu tidak melakukan seperti itu? Itu dia. Ya. Sedangkan dia boleh kata. Dan ada Anas menceritakan perangai-perangai yang menyebabkan ialah budak-budak kan. Ya. Rasulullah menunggu punya lama, tengok-tengok dia utuskan Anas untuk buat beli sesuatu ataupun buat sesuatu, tak ingat. Ya. Budak-budak Anas pun pergi, dia tengok budak main, dia tengok. Ya. Tengok seronok tengok budak main. Sampai lupa. Lalu tiba-tiba dia terasa tangan yang memegang badan dia. Lalu dia toleh Rasulullah kan. Lalu tanya, dah pergi dah? Belum. Kan. Jadi dalam peristiwa tu agak menarik. Kenapa Rasulullah menunggu lama? Rupanya dia sibuk ni tengah bermain dengan menyaksikan permainan budak-budak. Okey, ala kulihat Rasulullah tak marah. Ya, hanya Rasulullah bertanya. Dalam riwayat lain, Anas menceritakan Nabi tidak pernah mencelaku dengan sebab tidak segera mengerjakan perintah beliau. Begitu juga saat aku melalaikannya, bahkan apabila anggota keluarganya mencelaku. Keluarganya mencelaku. Beliau membela, biarkanlah dia, seandainya hal itu ditakdirkan terjadi, pasti ia terjadi. Jadi ini di antara perkara yang agak menarik dalam hadis-hadis yang mengisyaratkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat yang tawakal kepada ketetapan Allah yang telah ditetapkan. Pada kesempatan lain, Anas menuturkan suatu ketika aku berjalan bersama Nabi, ketika itu beliau mengenakan selendang tebal dari Najran. Tiba-tiba seorang Arab Badui menghampiri beliau lalu menarik selendang itu dengan keras. Aku bahkan melihat pundak beliau sedikit berbekas akibat tarikan kasar tersebut. Orang Badui itu pun berseru, hai Muhammad, berikan harta Allah itu yang ada padamu ini. Beliau menengok kepadanya sambil tersenyum, kemudian menyuruhku agar memberikan selendang tadi. Ya, maksudnya selendang ni bukan selendang perempuan, yakni kain ataupun seperti kita ni, ya, apa yang dipakai selain daripada serban tu. Aisyah bertutur, apabila dihadapkan pada dua pilihan, Nabi pasti memilih yang paling ringan dan mudah, selama itu tidak termasuk dosa. Adapun jika dihadapkan pada pilihan yang mengandungi dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Beliau tidak pernah menuntut balas perlakuan buruk orang lain kerana alasan pribadi. Namun apabila ada hukuman Allah yang dilanggar,
beliau pasti menjatuhkan hukuman itu semata-mata kerana membela Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini di antara sifat yang kita menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada pernah untuk nak balas ya orang dengan kesalahan orang tu terhadap dirinya semata-mata. Ya, macam kita aku balas balik nanti. Kita kena pukul, aku pukul. Ya, itu kita. Dia tak dicela ke dia apa ke, dia kata tak apalah. Tetapi jangan bila berkaitan dengan hukum Allah dia akan berdiri tegas. Pasal kalimah yang agak menarik, memang menarik apabila disyafaatkan wanita yang mencuri oleh Usamah bin Zaid. Orang gunakan Usamah pergi bercakap kerana kamu orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan bahawa dapat memberi syafaat kepada wanita dari kalangan bangsa Quraisy yang mencuri itu. Lalu Rasulullah bangun di khalayak ramai, di depan-depan orang-orang ramai lalu mengatakan, disebutkan tentang kebesaran, kemuliaan agama Allah ini yang perlu dibela, hatta jika Fatimah binti Muhammad sariqat laqata'tu yadaha. Jikalah Fatimah binti Muhammad, siapa dia Fatimah? Anak yang paling disayangi, dah tak ada anak waktu itu melainkan Fatimah yang hidup. Ya, masih lagi dia mengatakan jika Fatimah itu mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ya, serius, dalam bab agama serius. Walaupun anak sendiri mencuri, maka kita akan Rasulullah akan potong tangannya. Oleh kerana itu dalam bab-bab yang begini, ibu bapa kena benda-benda yang prinsip, kita tak boleh bertolak ansur sebenarnya. Ini agama. Kita telah menjanjikan agama Islam ni adalah nyawa kita. Allah itu adalah nyawa kita yang perlu kita pertahankan. Kita sanggup mati demi agama. Oleh kerana itu mereka tidak boleh mempermainkan, sesiapa pun tidak boleh mempermainkan agama ini. Hatta sehinggakan jika Fatimah binti Muhammad itulah anak yang paling disayanginya, dah tak ada anak lain, dah mati, ya, maka aku akan potong tangannya jika dia mencuri. Kerana syariat yang mana Allah telah mensyariatkan. Tapi kita tak. Kalau zaman sekarang kena pula kita ada kuasa, ya, boleh pula merasuahkan mahkamah. Oleh kerana itu agak menarik dalam kes kalau kita pernah ingat Tuan Guru Ni Aziz, ya, waktu tu dia MP Menteri Besar dan anak dia, siapa nama anak dia, Ni Adli tu, ya, berlaku sedikit sehingga membawa kes mahkamah. Ya, bawa kes mahkamah. Dan apa Ni Aziz kata? Biar dia dihukumkan oleh mahkamah. Tu dia. Tak ada nak bela-bela. Ya, biar mahkamah buatkan keputusan bagaimana yang perlu tindakan sebagai pengajaran. Serius, ya. Tu dia. Terdiam semua. Mula-mula nak menjadikan isu tetapi terdiam semua. Semua pihak terdiam. Kenapa? Kalau anak-anak selain daripada orang-orang yang begini, ya, akan cuba membela, akan berikan suapan atau apa semua. Bagi dia tak. Buat, hukumkan. Ya. Subhanallah. Dan akhirnya kita lihat orang yang orang yang anak dia terkena tu pun membatalkan kes mahkamah apa semua dan minta maaf. Jadi akhlak itu amat pentinglah kita fahami. Baik. Dan kita bacakan kisah tadi di mana Saidina Anas menyaksikan orang Badui. Pertama orang Badui ni orang asli. Tingkah lakunya memang kasar. Dia tarik Rasulullah tu. Dia bayangkan tuan-tuan dan puan, dia tarik tu sampai berbekas. Anas kata nampak bekas dia tarik tu. Ya, menunjukkan kasar sangat-sangat dan ucapan dia, hai Muhammad. Dia tak sebut hai Rasulullah. Ya. Hai Muhammad, ya, berikan harta Allah. Kalimah tu, harta Allah yang ada padamu. Lalu dia ambil selendang tu bagi kan. Subhanallah. Okey. Aisyah bertutur apabila dihadapkan pada dua pilihan tadi, ya, maka dia akan ambil yang baik. Okey. Yang paling senang dan paling mudah, tetapi kalau berkaitan dengan bab Allah, maka dia akan tegas pendirian dia. Aisyah juga menuturkan tidak pernah sekalipun Nabi menggunakan tangan untuk memukul wanita atau pembantu. Beliau hanya menggunakan tangan untuk memukul pada saat berperang. Beliau juga tidak pernah menuntut balas atas perilaku buruk seorang kecuali yang berkaitan dengan hukum Allah. Jika sudah demikian, beliau akan menegakkan hukuman bagi si pelaku demi membela agamanya. Yakni agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tidak pernah, ya, memukul
wanita, memukul orang tanpa sebab, melainkan di medan perang. Subhanallah, betapa indahnya dan mulianya akhlak Rasulullah. Beliau adalah teladan terdepan bagi semua orang yang ingin meraihkan kemuliaan akhlak serta kehidupan terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ianya merupakan satu akhlak yang menjadi contoh kita melalui rangkapan-rangkapan ungkapan-ungkapan hadis dan asar para sahabat yang menceritakan bagaimana sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana perlu dicontohi. Ya, perlu dicontohi, apatah lagi pada zaman sekarang betapa banyak akhlak-akhlak telah hilang. Ya, telah hilang. Akhlak-akhlak anak muda telah hilang. Cakap pun bahasa yang kita tak faham. Kadang-kadang anak-anak muda ni cakap depan mak pun bahasa-bahasa yang tak standard, yang mana ianya adalah satu menunjukkan kemerosotan akhlak anak-anak muda kita yang bakal menjadi tiang negara rosak. Baik, sekarang kita masuk nombor 5, muka surat 40. Faedah dan keutamaan akhlak mulia. Akhlak mulia ini dididik secara langsung dan tidak secara langsung. Ya, secara kasar, akhlak ini kalau kita nak mendidik pada diri kita, kena secara paksa. Kena paksa. Tetapi kepada anak-anak kita, ya, secara langsung dan tidak secara langsung, apa yang kita praktikalkan, apa yang kita arahkan, apa yang kita buat, dia akan menyaksikan. Oleh kerana tu macam kita, macam saya kecil-kecil dulu, mak dah kata, kamu jumpa duit walaupun 5 sen tak boleh ambil. Sedangkan kalau jumpa 5 sen tu tak menjadi masalah, tetapi kita ajarkan jangan ambil. Kalau bukan duit awak, minta tanya mak ayah dulu. Oh, tu dia, tegas. Ya. Menyebabkan kita tidak berminat dengan, kalau bukan duit kita, kita tidak berminat. Dah bukan duit kita, kita tak ambil. Okay. Rumpanya kesan sampai hari, sampai ketua. Ya, kita tak berminat. Kalau bukan kita punya, buat apa kita ambil? Ya, tak payahlah diugut ke dengan pukul ke rotan ke. Tapi mak dan ayah kita telah mendidikkan dari permulaan. Dan mereka sendiri merupakan orang yang amanah. Ya, begitu kedudukannya. Jadi, faedah dan keutamaan akhlak mulia. Akhlak mulia memiliki banyak faedah dan keutamaan baik di dunia maupun akhirat. Kita tidak akan bicara panjang dalam bab ini kerana memang itu kaedahnya. Akhlak yang mulia memang ada kelebihan dia. Okey. Faedah dan keutamaan akhlak mulia seyogianya mampu memotivasikan diri kita untuk bersungguh-sungguh meraihkannya, iaitu dengan membuang jauh perangai yang buruk dan senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang luhur. Berikut beberapa faedah keutamaan akhlak mulia yang dimaksudkan. Jadi akhlak yang mulia ini dituntut kerana dia akan menghasilkan produktif yang baik, produk yang baik dengan di antaranya perangai kita menjadi baik dan menghiasi dengan akhlak jujur dan luhur. Pertama, wujudnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kesan daripada kita menjaga akhlak kita, wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita lakukan kerana arahan Allah dan kerana takut pada neraka. Jadi akhlak mulia adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betapa tidak, Allah lah yang memerintah kita supaya berakhlak mulia serta dia pula yang menjanjikan pembalasan di dunia, pahala yang besar, pembalasan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Jika setiap hamba memperlakukan dengan akhlak mulia, berarti dia telah melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi akhlak mulia ini mentaqarrubkan, merapatkan kita dengan Allah disebabkan kita lakukan kerana Allah. Maka di situ Allah berfirman dalam surah Al-Qasas. Apa dia? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Okey. Ini di antara perkara yang agak menarik dalam kisah ayat ni, ya, kisah antara Bani Israel dengan Qarun. Yang mana Qarun yang kita tahu dalam sejarah dia merupakan orang yang kaum kerabat Nabi Musa juga. Tetapi dia orang yang miskin, lalu Allah berikan kelebihan.
ilmu dan pandai dalam bab memiliki emas yang asli. Ya, bukan emas tiru-tiruan, emas yang asli. Rupanya kekayaan dijadikan ujian kepadanya. Lalu sehingga dia melupakan diri. Lalu dalam ayat ni menceritakan di kalangan Bani Israel bertanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, ini punca dia tidak mau bayar zakat. Ya, kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, zakat tu bukan milik kita, milik Allah. Harta yang lebihan zakat 2.5 itu milik Allah. Haram bagi kita. Kalau kita orang yang berada, haram bagi kita. Kena keluarkan, bagikan. Dia akan lain. Bila dibagikan, dia akan subur. Subur lain macam kata orang. Ya. Subur tu, pasal kalau tuan-tuan dan perempuan perhatikan pembayar zakat, ya, perhatikan. Tiap-tiap tahun dia akan bayar zakat dalam jumlah yang sama ataupun lebih. Jumlah yang sama ataupun lebih. Kenapa? Sedangkan dia dah keluar 2.5 harta dia. Tetapi harta tu tetap maintain. Dia tak perasan harta tu maintain. Tapi bila dia tengok dia bayar zakat, macam tahun lepas juga. Berarti tak ada yang kerugian. Bahkan bila disaksikan penggunaan dia pun dah banyak guna, tapi zakat masih lagi tetap maintain. Okay? Ini kelebihan. Tetapi dalam bab ini Qarun yang mempunyai kelebihan, siapa yang pernah pergi ke Mesir, dia akan menyaksikan tasik Qarun misalnya. Ya, tasik Qarun yang dikaitkan dengan bagaimana Qarun ditenggelamkan dengan gedung-gedung dia. Satu bandar tu ditenggelamkan. Habis harta. Habis kekayaan, habis nyawa pun. Apa arti kekayaan kalau tidak boleh diguna? Ya, sayang. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, harta kita ni ada 3. Harta kita ni ada 3. Pertama, harta yang kita dah makan, dah digunakan, dipakai apa semua tu, dah dilusuh maksudnya digunakan. Itu harta kita yang kita dah confirm pakai. Dan yang kedua, harta kita yang bersedekah, yang mana kita dah sedekah, dah infak, dah wakaf, dah apa, itu harta kita yang akan kita kutip di akhirat pula. Itu harta kita. Baki harta yang lebih itu, yang kita simpan, aku nak buat projek ni, projek tu apa semua, itu belum tentu lagi milik kita. Bahkan ianya mungkin milik orang yang di belakang kita. Siapa dia? Ashabul faraid. Ashabul faraid ni luas. Anak, pak saudara, mak, tok, nenek, semua tu ashabul faraid. Maka itu adalah milik mereka. Tu penafsiran dalam bab dalam surah Al-Hakumut Takatsur. Tu dia nilaian harta. Yang mana kita punya? Okey, 2 tu dah confirm kita punya. 1 lagi belum tentu. Ya, belum tentu. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita minta lindung kepada Allah daripada hawa nafsu kita yang gilakan. Maka gunalah secara baik. Lalu bila dia tidak menunaikan, lalu dikatakan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tu dia, nak tu je. Macam mana mak bapak kita berbuat baik kepada kita, kita buat baik pada mak bapak. Ya. Itu kaedah-kaedah yang difahami ataupun kaedah yang kita faham apa yang dikatakan apa sebagai tindak balas orang buat baik, kita berbuat baik juga, ya. Jadi Allah dah buat baik kepada kamu, maka kamu buat baiklah kepada orang. Wala tattabighil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Apa ulama tafsir mengatakan membuat kerosakan ini? Tak bayar zakat, ya. Tak bayar zakat termasuk perkara maksiat, perkara dosa. Itu pasal dalam surah Al-Baqarah apabila Allah sebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bila seorang tu nak bagi zakat ataupun sedekah, syaitan menjanjikan kepada miskin. Kamu bagi, kamu rugi. Kamu bagi, kamu akan hilang duit, akan itu, akan ini, berbagai-bagai. Dan fahsya maksudnya melarang kamu memberi zakat. Ulama mengatakan fahsyak kemungkaran kerana sedekah tidak bagi tak menjadi kesalahan. Tetapi bila zakat tak bagi, dia merupakan kesalahan. Sedangkan
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan kelebihan, tambahan harta, apa semua tu, dan syurga. Okay? Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan bagaimana kedudukan ayat ini supaya kita berakhlak dengan manusia juga. Sebenarnya akhlak mulia wujud dalam banyak bentuk peribadatan yang agung kepada Allah, seperti bersifat sabar, lembut, kasih sayang, bersegera berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, serta hal-hal lain yang dicintai dan diredai oleh Allah. Kalau benih-benih akhlak mulia tersebut tumbuh dalam diri seseorang Muslim, lalu dia menjadikan sebagai tabiat, maka dengan izin Allah dia akan terbimbing untuk menjadikan hamba yang taat kepada Tuhannya, sekaligus menjadi modal berharga baginya untuk senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap situasi dan kondisi. Okey, ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui. Kita biasa bila tengok amalan-amalan tu, kita ingat ibadat, amalan yang khusus begitu. Tetapi akhlak yang mulia juga mengisyaratkan kepada kita bahawa kedudukannya seperti amal ibadat yang lain, yang akan mendapat ganjaran yang besar. Ya. Sehingga kan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis bahawa orang yang tinggi di sisi Allah nanti diberikan mimbar yang dari cahaya ialah orang yang punya akhlak yang mulia. Ya, subhanallah. Di akhirat kelak. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahawa akhlak yang mulia ini perlu disemaikan pada diri kita sehingga dia menjadi tabiat. Ya. Menjadi tabiat. Bukan menjadi ingat berbuat. Tak, dia menjadikan tabiat. Menjadi kebiasaan, jadi automatik. Sebab kalau kita menyaksikan, kalau orang yang dah biasa buang sampah merata, dah jadi automatik, dia buang merata lah. Tetapi kalau orang yang dah biasa dengan tak boleh tengok sampah, dia buang dalam sampah. Tengok sampah, dia buang dalam sampah. Dia akan menjadi tabiat yang baik. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan perbuatan-perbuatan kita ini, Allah letakkan kita di kalangan akhlak yang mulia. Jadi insyaAllah kita habiskan sikit kot. Okey, kita habiskan muka surat ni. Sementara itu, selain memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah, Rasulullah memerintahkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Bahkan baginda menggandingkan kedua perintah tersebut dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maksudnya bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya ia akan bisa menutupinya, dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ini di antara satu peringatan Rasulullah kepada kita. Yang pertama, takutlah kepada Allah di mana-mana. Ini sifat ihsan yang tinggi. Ya. Kemudian iringi keburukan dengan kebaikan. Ya, kalau kita bersalah maka istighfar. Kesalahan itu adalah keburukan. Istighfar itu adalah kebaikan. Ya, itu pasal kalau kita buat salah, kita bersedekah. Kita buat salah, kita solat, bermohon istighfar. Maka dia akan menghapuskan, nescaya ia akan bisa menutupinya, menghilangkan dosa-dosa tersebut. Kenapa kita menyaksikan Allah bahagikan, jika orang tu nak melakukan dosa, dia niat baru, dia tak kena hukuman. Tetapi orang yang baik ini berniat untuk melakukan baik, maka dia dah dapat satu pahala. Lalu orang yang berdosa buat dosa, maka baru dapat satu dosa. Orang yang baik itu buat satu pahala, satu amalan yang soleh, maka dia dapat 10. Nampak? Tadi 1 ni 10. Itu pasal dikatakan perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang salah. Kemudian, dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya serta paling suci jiwanya. Beliau senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia dan setiap pergaulannya Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kerananya Allah menjelaskan bahawa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang wajib dicontohi oleh sesiapa saja yang ingin meraihkan rahmatnya dalam kehidupan akhirat. Ya, jadi siapa yang nak nak mendapatkan kebaikan di akhirat, maka contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini.
Ya, kita harap dengan ilmu yang kita dapat ni, cubalah kita beramal sedikit sebanyak dan cuba hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya ilmu ini maka kita dapat berusaha mendapatkan syurga yang Allah janjikan dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Jadi cukup sampai di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka